Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih atas kesetiaan anda menonton kami di saluran berita RTM dan juga di saluran TV1. Bicara naratif pada malam ini cukup istimewa kerana bersempena dengan Hari Wilayah Persekutuan yang akan disambut pada 1 Februari nanti. Kita memberikan satu ruang untuk lantai bicara dan juga ruang fikir ini memberikan satu seluruhan yang lebih jelas dan juga mendalam terhadap pembangunan Bandaraya Kuala Lumpur khususnya. Puluhan tahun, Bandaraya Kuala Lumpur telah mengorak langkah tidak lagi pandang ke belakang dalam aspek pembangunan walaupun struktur pentadbiran kerajaan telah pun dipindahkan ke wilayah Persekutuan Putrajaya, namun Kuala Lumpur terus menjadi pusat pembangunan ekonomi dan juga pusat pelaburan tempatan dan juga antarabangsa. Cuma apa yang penting dalam kita menilai pembangunan itu sudah semestinya kehendak Sustainable Development Goal adalah untuk kita melakukan pembangunan hari ini tanpa kita mengorbankan masa depan hari esok. Jadi pada malam ini, sudah pasti kita akan bercerita tentang panduan pelaksanaan pembaharuan semula Kuala Lumpur. Saya amat berhati hati untuk memperkenalkan tetamu kita pada malam ini iaitu Yang Berhormat Tan Sri Taun Plana Anwar Musa, Menteri Wilayah Persekutuan. Assalamualaikum. Selamat malam Tan Sri, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah semestinya bersempena Hari Wilayah Persekutuan, kita sudah maklum ketiga-tiga wilayah Putrajaya, Labuan dan juga Kuala Lumpur masing-masing mempunyai kehendak dan juga tuntutan untuk dibangunkan. Namun merujuk kepada Kuala Lumpur diiktiraf sebagai sebuah bandaraya dan cukup terkenal di peringkat global. Ada satu inisiatif yang dilaksanakan iaitu pelaksanaan pembaharuan semula Kuala Lumpur. Jadi dalam hal ini, apa yang dirasakan oleh Tan Sri dalam menilai evolusi ataupun revolusi Kuala Lumpur itu bersempena dengan pembangunan lestari dan juga pembangunan untuk ekonomi penduduk dan juga rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas peluang yang diberikan untuk kita berbicara bagi menyampaikan mesej dan maklumat kepada khalayak tentang satu inisiatif yang akan kita lakukan secara besar-besaran bagi Kuala Lumpur, apa yang diistilahkan sebagai plan ataupun program pembaharuan bandar ataupun urban renewal. Seperti mana yang kita tahu, beberapa hari yang lalu kita telah melancarkan suatu garis panduan untuk membolehkan rancangan ini berjalan secara tertib dan secara berkesan, iaitu suatu usaha untuk kita rejuvenasi untuk memastikan Kuala Lumpur sentiasa vibrant, Kuala Lumpur sentiasa dipermodernkan, tapi juga adalah penting supaya warga kota dapat menikmati kualiti kehidupan yang lebih baik, di mana kawasan-kawasan yang kita anggapkan dalam istilah kita kata dilapidated ataupun kawasan-kawasan yang usang diperbaharui dengan pembinaan semula kawasan-kawasan tersebut dengan prasarana-prasarana yang lebih moden, kemudahan-kemudahan awam yang lebih sesuai bukan saja masa sekarang tapi juga untuk kita pandang ke hadapan masa yang akan datang dengan living condition yang lebih baik. Jadi proses ini sebenarnya adalah suatu proses yang harus berjalan secara berterusan. Konsep urban renewal bukan satu perkara yang baru, suatu perkara yang sudah agak lama. Bandar-bandar di Eropah misalnya melalui proses urban renewal yang berterusan, dan ia adalah sebahagian daripada ciri-ciri bandar yang moden, di mana apa-apa juga apa yang ada dalam sebuah bandar yang telah dilihat sebagai obsolete ataupun sudah ketinggalan dari segi arus perkembangan masa hendaklah diperbaiki. Jadi di Kuala Lumpur ini kita berharap kerana apabila saya turun ke bawah sebagai seorang perancang bandar yang kebetulan sekarang ini ditugaskan sebagai menteri, saya dapati ada urgensi untuk urban renewal ini dilakukan pada skala yang lebih besar. Itu bezanya. Program ini sentiasa ada sebenarnya. Tapi kali ini kita merasakan kita perlu lebih proaktif. Kita perlu mengambil pendekatan-pendekatan yang lebih terkehadapan, kerana apabila saya ke beberapa kawasan perumahan, didapati living condition atau suasana kehidupan sebahagian pada warga kota agak menyedihkan. Mereka tinggal dalam rumah yang terlalu sempit, terlalu kecil. Apabila datang musim PKP ini misalnya, apabila semua keluarga kena berada dalam rumah sepanjang masa,
rumah itu terlalu kecil. Sebahagian besarnya dengan keluasan lantai kira-kira 400-450 kaki persegi dan mereka tinggal lebih daripada 5 orang misalnya. Bilik hanya ada satu, setengah-setengah tu. Jadi ini semua perlu kita perbaiki. Jadi apa yang akan kita lakukan ialah mengenal pasti kawasan-kawasan sedemikian, kemudian menyusun program untuk secara berperingkat kawasan-kawasan ini perlu dibangunkan semula. Ya, sudah pasti dalam sifat sesuatu metropolis ataupun bandaraya itu mungkin boleh dibagikan secara asasnya kepada central urban dan juga suburban. Dan di suburban itu mungkin banyak didiami ataupun dihuni oleh penduduk-penduduk yang mungkin kurang berkemampuan berbanding di central urban. Cuma persoalan yang lebih penting, bagaimana dalam hal ini Tan Sri dan juga pasukan di Kementerian Wilayah Persekutuan merangka dan juga melihat keperluan di kawasan yang berbeza di sekitar Bandar Kuala Lumpur untuk memastikan supaya isu-isu tentang tempat tinggal yang daif, isu-isu tentang tempat tinggal yang dikategorikan sebagai miskin bandar itu sekurang-kurangnya dapat ditambah baik ataupun diberikan penambahbaikan dalam aspek kualiti hidup. Saya melihat daripada satu sudut di mana kita mesti bersikap adil kepada semua golongan dalam bandaraya seperti Kuala Lumpur. Kalau nak dikirakan orang-orang yang miskin biasanya ditolak makin lama makin jauh daripada CBD. Makin jauh daripada kawasan-kawasan yang sudah maju kerana mereka terpaksa membeli aset ataupun properties yang harganya lebih rendah, rumah-rumah harga murah dan sebagainya. Dan ini pada saya merupakan satu perkara yang tidak adil, di mana mereka sebenarnya adalah sebahagian daripada stakeholders yang penting yang telah sama-sama membangunkan Kuala Lumpur. Mereka ini dulu datang tinggal di kawasan-kawasan setinggan, kemudian dipindahkan mendiami kawasan-kawasan rumah pangsa 4 tingkat. Tetapi mereka adalah merupakan sebahagian daripada Kuala Lumpur itu sendiri. Jadi melalui konsep urban renewal ini, mereka tidak akan dipindahkan ke tempat lain. Mereka tidak akan pergi ke kawasan yang kurang maju. Kita akan membangunkan di tempat itu juga, di mana mereka akan melalui satu proses transformasi. Mereka akan mendapat tempat kediaman yang lebih baik, yang lebih elok, tanpa mereka orang kata displaced ke tempat-tempat yang lain. Kalau dulu konsepnya kawasan yang mundur diambil, kemudian dibangunkan, mereka yang tinggal di situ dibawa pergi ke tempat lain. Tetapi konsep urban renewal yang kita nak laksanakan pada kali ini, penduduk-penduduk di situ, kawasan itu, kalau katakanlah contohnya satu kawasan perumahan, kita katakanlah di Sentul misalnya, kawasan itu akan kekal di situ. Kalau ianya kawasan perumahan, dia akan kekal sebagai kawasan perumahan. Jadi kita akan dapati antara tempat-tempat yang telah kita kenal pasti ini adalah kawasan-kawasan strategik. Kawasan-kawasan yang berada hampir dengan CBD. Malah ada sebahagiannya boleh dikatakan dalam CBD. Jadi kawasan-kawasan misalnya di kawasan rumah pangsa Seri Negeri Sembilan. Itu dalam sekitar Bandar Baru Sentul. Kawasan rumah pangsa Seri Perlis 2 itu berada berhampiran dengan Jalan Geni dengan Datuk Keramat. Kalau rumah pangsa Seri Labuan itu berada dekat dengan Bandar Baru Ceras. Jadi kawasan-kawasan ini akan dibangunkan semula. Penduduk-penduduk di situ akan mendapat unit-unit yang lebih baik di kawasan yang sama. Jadi tidak berlaku sebarang displacement. Jadi dengan cara yang sedemikian, kita mengharapkan supaya kawasan-kawasan strategik ini, kawasan-kawasan mahal itu cuma diperelokkan, dipermodernkan tanpa menyebabkan mereka yang berada di situ dipindahkan. Jadi ini konsep saya rasa akan menjadi lebih adil. Dan sememangnya bagi penduduk-penduduk itu, kalau sekarang ini rumah mereka mungkin bernilai 40,000, 50,000, rumah-rumah murah. Tapi mereka akan mendapat semula unit yang berharga lebih pada 200,000. Ada yang sampai berharga senilai 300,000 satu unit. Kalau sekarang ini mereka mendiami rumah satu bilik, saya ingin memastikan mereka mendapat rumah 3 bilik dengan 2 bilik air serta kemudahan fasiliti
seperti mana yang terdapat di kondominium mewah yang berharga lebih tinggi. Jadi itu konsep yang akan kita pertahankan. Urban renewal bukan semata-mata pembangunan dari segi fizikalnya, tetapi urban renewal pada kali ini juga adalah memberikan pembelaan kepada pemestautin asal yang mendiami di rumah-rumah yang telah usianya melebihi 40 tahun dan kemudahan-kemudahannya yang serba kekurangan. Dalam hal itu, Tan Sri menyeri akan hakikat bahawasanya hartanah ataupun pasaran hartanah di Bandaraya Kuala Lumpur ini adalah amat tinggi dan sudah pasti pemaju-pemaju hartanah berebut-rebut dan akan memastikan setiap kawasan hartanah dibangunkan itu akan mencapai keuntungan yang maksimum. Cuma persoalan ada juga beberapa kawasan yang dikategorikan sebagai brownfield ataupun greyfield yang dilihat sebagai berlaku mungkin pembangunan yang tergendala, terbengkalai ataupun beberapa isu yang mendasari di kawasan kategori berikut. Jadi apa yang boleh dilakukan di bawah pembangunan semula dan juga perencanaan semula yang disebutkan? Satu perkara kita kena berhati-hati. Saya faham apabila nilai tanah menjadi tinggi, dia adalah berpotensi untuk memaksimalkan profit, maka kemungkinan pemaju-pemaju mahu menggunakannya untuk mendapatkan profit yang maksimal. Ya. Dalam pembangunan di bawah urban renewal, kita tidak akan membenarkan perkara itu berlaku. Kerana saya ingin memastikan kita memberikan keadilan kepada masyarakat yang macam saya katakan tadi yang tinggal di situ. Sebab itu yang penting ialah untuk pemaju-pemaju berkenaan mencari suatu titik perimbangan ya antara mereka sememangnya projek itu tentunya mereka kena kaji, ianya dilihat sebagai sesuatu yang viable, maka tentunya mereka mahu mendapat keuntungan, tetapi kena ada satu perimbangan dalam mencari keuntungan, memaksimalkan keuntungan, aspek kepentingan sosial dan keadilan masyarakat itu mesti kita pertahankan. Kalau tidak, kita jadi macam sesetengah negara. Ada setengah negara tertentu terkenal dengan program urban renewalnya, tapi akhirnya kampung-kampung tradisi terpadam, penduduk-penduduk displace ke tempat yang lain. Jadi mereka merombak semua sekali pola-pola kependudukan kerana semata-mata atas nama kemajuan, pembangunan, pembaharuan, urban renewal. Untuk Kuala Lumpur kita tidak akan lakukan begitu. Macam saya katakan tadi, kita tidak mahu semata-mata market forces di mana mengejar keuntungan dan kita meninggalkan kepentingan mereka-mereka yang tertentu. Sebab itu harus ada suatu perimbangan. Sebab itu setiap perancangan yang nak dibuat, sama ada dibuat bersama dengan kerajaan atau dibuat oleh swasta, akan kita tapis. Saya akan membentuk satu jawatan kuasa supaya ianya diperincikan sejak seawal-awal perancangan mula dilakukan. Dia mesti menjaga kepentingan rakyat, tidak boleh semata-mata berdasarkan kepada profit ataupun semata-mata kepada aspek perancangan fizikal. Ya. Harus ada keadilan sosial dan juga harus ada suatu komitmen untuk memberi pembelaan kepada mereka-mereka yang terlebih awal sudah berada di satu-satu tempat. Ya, gagasan inisiatif itu dilihat di atas kertas cukup cantik untuk direalisasikan. Sudah pastinya akan ada beberapa cabaran yang mendatang. Seketika nanti kita akan memberikan penjelasan lebih lanjut. Bersua kembali dalam Bicara Naratif di saluran Berita RTM dan juga di TV1. Masih lagi bersama Yang Berhormat Tan Sri Tauan Perdana Anwar Musa, Menteri Wilayah Persekutuan. Tan Sri, dalam objektif utama pembaruan semula Kuala Lumpur dan juga wilayah prihatin khususnya ialah menggalakkan kemapanan penggunaan tanah bandar, menambah nilai hartanah bandar, meningkatkan kualiti rupa bentuk dan imej bandar, mewujudkan elemen berdaya huni dan juga meningkatkan kualiti hidup. Cuma dalam persoalan mewujudkan wilayah prihatin, sudah pasti isu-isu tentang perumahan, isu-isu tentang kemudahan dan juga infrastruktur perbandaran yang berkualiti dan boleh dinikmati, malah tentang isu pemeliharaan dan juga pemeliharaan nilai hidup dan juga alam sekitar. Bagaimana ia boleh disinergikan secara bersama? Mungkin digambarkan itu amat mustahil, tetapi apakah perancangannya boleh mencapai kepada realisasi pelaksanaan dan juga objektif ini? Soalan tu kadang macam satu soalan yang susah ya. Bila terlalu orang kata sophisticated, saya cuba pemudahkan supaya khalayak dapat mudah memahaminya ya. Sebenarnya apabila kita bercakap tentang perancangan bandar, pembaharuan bandar, satu perkara yang kita mesti tekankan iaitu matlamat akhirnya adalah rakyat, ya.
the people. Bukan soal fizikalnya, bukan soal estetiknya saja, tapi akhirnya apakah rakyat warga kota itu dan juga tetamu-tetamu mereka ataupun orang yang mendatang dan pelawat merasa senang, tidak sakit mata memandang, merasa senang untuk berhubung, merasa senang untuk mendapatkan perkhidmatan. Pada masa yang sama, pemestautin di Kuala Lumpur mesti merasa gembira, ada satisfaction. Kalau warga kota Kuala Lumpur, walaupun bangunan pencakar langit, kemajuan, cantik, elok, indah, tetapi rakyatnya berada dalam keadaan tekanan hidup. Rakyatnya merasa terhimpit. Rakyatnya merasakan segala-galanya susah. Ya? Jadi itu pada saya tidak ada maknanya kemajuan dan pembangunan yang hanya sedap mata memandang. Sebab itu saya memperkenalkan konsep wilayah prihatin. Apa makna wilayah prihatin? Saya mahu dibudayakan suatu perasaan dan juga pengamalan yang kita memberikan perhatian kepada aspek kemanusiaan tadi. Masalah kebajikan orang Kuala Lumpur. Sebab itu misalnya sebagai contoh, datang Kuala Lumpur nak berniaga payah. Pergi ke sana kena halau, ke sini kena halau. Barang kena rampas misalnya. Sedangkan kita mahu menggalakkan rakyat kita mencari rezeki yang halal. Mereka datang berhijrah daripada luar bandar, masuk ke bandar nak mencari rezeki. Ya. Walaupun saya menerima hakikat harus ada peraturan, harus ada penguatkuasaan, tapi kita harus facilitate. Kita jangan frustrate. Jadi bila kita merancang kemajuan, pembangunan secara fizikal tadi, kita mesti membuka ruang-ruang itu untuk rakyat, untuk masyarakat mendapat kebaikan. Serupa jugalah urban renewal tadi. Jangan urban renewal tu kerana nak memperelokkan kawasan. Tapi orang di situ displaced ataupun hutang bertambah. Kena beli semula rumah itu dengan harga yang mahal. Tidak harus begitu. Kita lakukan urban renewal. Mereka di situ mendapat rumah dengan tidak perlu menambahkan hutang, dapat rumah, dapat kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih berkualiti. Begitu juga jangan atas nama kemajuan pembangunan, kawasan-kawasan hijau yang ada dan sebagainya diambil semua. Kuala Lumpur ditukarkan menjadi concrete jungles. Jadi akhirnya tempat-tempat awam, taman-taman awam, the green lung untuk Kuala Lumpur dan sebagainya, makin lama makin tak ada. Kuala Lumpur hilang karakter sebagai sebuah bandar di zon tropika yang seharusnya hijau, yang seharusnya orang kata low carbon dan sebagainya. Jadi ini saya cuba nak permudahkan dalam pengurusan bandar, pentadbiran bandar, perancangan bandar, supaya kita menyusun rancangan-rancangan dengan meletakkan kepentingan warga kota Kuala Lumpur dan rakyat di Kuala Lumpur itu orang kata di hadapan dan diutamakan. Sebab itu program yang kita buat, kita kena lihat kepada orang kecil. Mungkin dianya gelandangan, ya. Dia mungkin orang yang tinggal di rumah-rumah PPR. Dia mungkin merupakan golongan penjaja yang baru mula nak berniaga. Tapi bagi saya itulah sebahagian daripada kehidupan sesebuah bandar. Kalau kita hanya nak lihat kepada market forces, kita akan buat bangunan besar-besar, pencakar langit yang tinggi-tinggi dan sebagainya. Jadi kita akan menyebabkan jurang yang kaya bertambah kaya, yang miskin terus terhimpit. Yang senang akan dapat menikmati segala kesenangan sebab mereka ada wang, mereka ada kuasa beli, tetapi sebahagian yang lain pula akan ketinggalan. Jadi inilah kepedulian yang saya harap dapat dibentuk. Sebab tu Hari Wilayah kali ini saya menekankan sangat soal wilayah prihatin, iaitu dalam semua program, dalam semua perkara yang kita lakukan, kita mula mesti memberi perhatian dan keprihatinan kepada segenap lapisan. Saya tidak kata saya anti pemaju, ya. Kita beri ruang untuk apa kata pemaju, pelabur dan sebagainya. Tetapi dalam proses kita lakukan sedemikian, kita mesti memberi pembelaan kepada rakyat biasa, kepada rakyat-rakyat yang apa kata
memerlukan mendapat perhatian. Jadi dalam apa juga rancangan kemajuan dan pembangunan, kelompok itu jangan ditinggalkan. Sebab itu kita nak gunakan, nak bina kemudahan dan beri peluang hatta pada gelandangan. Ya, memang kerja susah sikit. Nak kena latih, nak kena bagi motivasi, nak kena pergi ambil mereka, himpunkan mereka dan cari peluang-peluang pekerjaan kepada mereka. Sementara penjaja pula, saya kata wilayah, kita jadikanlah wilayah ini sebagai wilayah bebas berniaga. Bila kata bebas berniaga, bukan bermakna tak ikut peraturan, tak payah buat apa ni orang kata, jaga keselamatan atau kesihatan, tidak begitu. Konsepnya kita nak rombak Kuala Lumpur daripada serba susah, nak hidup susah, nak berniaga susah, kepada Kuala Lumpur itu kita punya. Kuala Lumpur itu tempat kemilikan kita bersama. Jadi saya kata berniagalah. Jadi kalau tak dibenarkan satu tempat, cari tempat lain yang boleh kita benarkan. Kalau tak cukup, kita tambah. Jadi kalau yang nak mula berniaga, permudahkan. Mudah-mudahan bila dia menceburkan diri dalam perniagaan kecil-kecil, daripada situ mungkin kalau rezeki ada, dia boleh menapak, mungkin membesarkan lagi perniagaan, dia memberanikan diri lagi dia berniaga. Jadi ini roh dan semangat yang saya harap dapat kita terapkan dalam pembangunan Kuala Lumpur. Tidakkah dalam kita menilai kepada inisiatif dasar-dasar awam dan juga dasar kebajikan rakyat yang digagaskan itu, ia akan membawa kepada satu percanggahan idea tentang untuk menjaga kepentingan pelabur dan juga pemaju untuk melabur di kawasan Bandar Kuala Lumpur, di samping untuk menjaga polisi awam dan juga kebajikan rakyat. Jadi di manakah garis pemisah? Itu cabarannya, itu cabaran, itu tanggungjawab kita. Kalau kita memang kita tahu di mana juga bandar, kita akan bertembung dengan satu kepentingan para pelabur. Mereka ada cara, ada perkara yang mereka mahukan. Mereka mahu tempat yang terbaik. Mereka mahu membuat jenis-jenis pembangunan yang memaksimalkan profit. Dan mereka mungkin nak buat dengan cara-cara yang orang kata respons kepada market demand. So kita kena ada regulatory measures. Kita kena ada control supaya ianya tidak jadi keterlaluan. Responsif hanya kepada market forces tadi. Maka soal kepentingan awam, soal keperluan-keperluan mereka yang kurang berkeupayaan, kurang mampu dan sebagainya ini, itu adalah suatu perkara yang mesti mula diberi keutamaan untuk Kuala Lumpur. Sebab itu semua aspek mesti dilihat. Ya. Malah sebagai contoh, apabila kawasan terus maju, orang rasa tak selamat. Perasaan tak selamat ini dalam Kuala Lumpur atau mana-mana juga bandar satu perkara penting. Sebab itu saya perkenalkan konsep safe city. Kita tak mahu orang duduk dalam keadaan rasa tak terjamin. Walaupun mereka ada harta, mereka ada rumah yang besar, tapi mereka tak rasa selamat. Turun ke jalan tak selamat, berlaku kes ragut. Berada dalam rumah tak selamat kerana rumah kena pecah dan sebagainya. Tan Sri, dalam isu keselamatan, apa komen Tan Sri melihatkan kepada isu kebanjiran warga asing yang memberikan, kita kata, dampak kepada berlaku peningkatan dalam kes jenayah di peringkat tempatan? Ini semua antara masalah yang kita kena address. Sebab kita tak dapat lagi, di mana-mana juga kota akan ada warga asing. Pekerja asing, pendatang asing, pelancong-pelancong asing dan sebagainya. Tapi kita kena uruskan Kuala Lumpur sebagai satu bandar yang kita merasa selamat. Sebab itu program Safe City misalnya, saya akan tambahkan. Sekarang ini hanya ada 1,000 lebih kamera yang dipasang di sekitar Kuala Lumpur. Dan sekarang kita akan tingkatkan kepada 5,000 kamera dipasang di seberapa banyak tempat. Itu pun sebenarnya masih terlalu kecil. Malah saya akan mewajibkan pembangunan-pembangunan baru, mereka kena memasang kamera-kamera litar di kawasan-kawasan baru. Kawasan-kawasan lama kita akan memasang itu sendiri. Macam sekarang pekerja-pekerja di Boroh-Boroh, sekarang ini kalau kita lihat kes COVID berlaku di kalangan pekerja. Ribuan. Di kes kluster Daman Lela, beribu berlaku di tengah-tengah kawasan elit di kawasan Bukit Damansara. Sebab apa? Kerana kita tidak menjaga
ataupun tidak memaksa memastikan pekerja-pekerja di sektor pembinaan ditempatkan di rumah-rumah pekerja yang teratur, yang tersusun, yang mempunyai minimum standard yang tertentu. Jadi untuk Kuala Lumpur kita akan mula mengetatkan peraturan semua tapak-tapak pembinaan majikan diwajibkan menyediakan sama ada dalam bentuk CLQ, Centralized Labour Quarters, ataupun mereka mesti mengadakan kemudahan-kemudahan tempat tinggal yang bersesuaian, yang memenuhi dengan standard yang minima. Jadi ini semua terpaksa dilihat sebagai suatu perkara secara menyeluruh, tidak boleh lagi dilihat secara piecemeal, dan dengan cara demikian kita akan lihat Kuala Lumpur menjadi lebih teratur, lebih selamat, lebih terkawal, dan ini adalah satu daripada matlamat yang kita harap dapat kita laksanakan. Sedikit perkongsian ya Tan Sri tentang matlamat untuk pembangunan semula itu, satu pasukan task force yang akan ditubuhkan di bawah Kementerian Bedah Persekutuan dan juga pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Jadi bagaimana task force ini digerakkan dan apa antara perkara-perkara dan juga isu-isu utama yang akan ditangani oleh task force? Pertama, task force ini mesti mengenal pasti di manakah kawasan yang perlu didahulukan, yang perlu disegerakan pembaharuannya. Buat masa ini kita telah mengenal pasti 30 lokasi projek, 15 yang merupakan milik swasta, 15 yang sememangnya milik Dewan Bandaraya. Yang 30 ini adalah yang pertama yang perlu kita segera laksanakan. Yang kedua, task force ini hendaklah memastikan proses melakukan urban renewal ini mesti disegerakan. Saya tak mau tengok ada red tape. Saya tak mau dengar lagi bila pohon buat satu permohonan bertahun-tahun ding-dong. Kita kena faham, kalau kita setahun kita delay, itu kos kepada pemaju, yang akhirnya dia akan pindah kepada pembeli. Kalau dia punya, katakanlah dia kos pinjaman dia 100 juta, kalau delay setahun, kalau atas 10%, setelah 10 juta kos bertambah kepada projek berkenaan. Dan setiap kos yang bertambah, dia akan pas balik kepada pembeli akhirnya. Akhirnya, kerana kita tak efisien di Dewan Bandaraya, pengguna, rakyat yang akan menanggungnya. Jadi task force ini saya nak lihat segala urusan proses berkaitan dengan kawasan urban renewal hendaklah diproses dengan secara cepat dan fast track. Yang ketiga, ia mesti mengenal pasti untuk memberikan insentif-insentif supaya program itu ada catalystnya, supaya dia cepat membangun. Antara insentif yang akan diberikan, kalau sekiranya kawasan yang dibuat urban renewal itu boleh membina rumah mampu milik 100%, yang rumah yang berharga 200,000 ke bawah 100%, maka density yang lazimnya tempat lain 600 orang per ekar, 800 orang per ekar, kita boleh beri sampai 1,400 orang per ekar. Dengan cara demikian, dia boleh membuat untung yang lebih, tetapi rakyat akan mendapat lebih banyak rumah mampu milik. Yang kedua, kalau sekiranya proses urban renewal itu, mereka menghadapi masalah di mana mereka tidak dapat persetujuan 100% daripada semua penghuni yang duduk di situ. Biasanya program itu tergendala. Banyak yang telah tergendala sebelum daripada ini. Maka apa yang boleh kita lakukan, asalkan mereka mendapat persetujuan minimal 50% daripada stakeholders di situ, sebaiknya kalau mereka boleh capai sampai 70%, maka sebakinya itu kerajaan akan facilitate melalui proses di bawah kanun tanah negara, melalui proses land acquisition ataupun pengambilan balik secara strata titles. Ini juga satu perkara yang baru yang tidak pernah dilaksanakan sebelum daripada ini bagi program-program pembaharuan. Rundingan awam, rundingan awam dalam hal itu? Itu proses yang dah diwajibkan dalam kanun tanah negara. Bila kita nak buat pengambilan balik, itu ada prosedur-prosedur yang tertentu. Mereka kena melakukan engagement, mereka kena lakukan perbincangan dan sebagainya. Apa yang nak sebutkan di sini ialah task force itu hendaklah menjadi facilitator. Bukan nak menjadi satu autoriti yang menambahkan birokrasi, ataupun satu autoriti yang menyulitkan lagi, ataupun satu autoriti yang
yang menyebabkan amalan-amalan yang tidak baik berlaku. Tapi task force itu mesti menjadi sebahagian daripada culture yang saya cuba promote. Saya kata kita harus ada konsep wilayah persekutuan incorporated. Ya. Swasta dan kerajaan kita anggapkan kita sebagai satu tim. Kita mesti saling mudah mempermudahkan. Lagi banyak kawasan yang dapat dibangunkan, kita enrich Kuala Lumpur. Sebab setiap satu properti ataupun aset baru yang diwujudkan di Kuala Lumpur, dia adalah dana pendapatan kepada Kuala Lumpur. Kita mengutip cukai, kita mengutip quit rent, cukai pintu dan sebagainya. Jadi itu semua adalah memperkayakan ataupun memperbesar lagi kapasiti dan keupayaan Bandaraya Kuala Lumpur. Jadi itu sepatutnya kita punya konsep. Jadi jangan menghalang, jangan menyulitkan, jangan menambah kerenah birokrasi, kita harus permudahkan. Ya. Dan itu bukanlah bermakna kita tidak peduli, tetapi saya mahu segala-galanya dilaksanakan secara yang lebih efisien. Ya, dalam hal itu mungkin secara ringkasnya adalah situasi menang-menang kepada kesemua pihak dan juga pihak yang terlibat. Ya, di saluran berita RTM dan juga di TV1 anda masih lagi menonton kami dalam Bicara Naratif. Tan Sri, tadi kita lebih banyak berfokus kepada usaha-usaha dan juga inisiatif di bawah pembangunan semula Kuala Lumpur dan juga program wilayah prihatin. Cumanya apabila kita bercerita tentang aspek perancangan bandar yang mapan, sudah pasti tidak melupakan tentang aspek aliran ekonomi yang baik, kebajikan penduduk, malah juga aspek tentang kelestarian alam sekitar. Isu-isu tentang tanah rizab dan juga penjagaan alam flora dan fauna, khususnya tentang kawasan-kawasan hutan ini, bagaimana Tan Sri melihat ia satu isu yang perlu untuk diketengahkan dan perlu dijaga seiring dan juga sinergi dengan pembangunan mapan yang ingin diteruskan? Ini satu perkara yang sangat relevan dan tapi sering ditinggalkan, ya, sebab dia merupakan agenda yang tidak membawa keuntungan dalam bentuk kewangan ataupun kepada pihak-pihak yang mencari keuntungan di dalam proses pembandaran. Tapi sebenarnya ini adalah satu aspek public interest, kepentingan awam yang mesti dilindungi dan mesti diperjuangkan. Sebab itu untuk Kuala Lumpur saya ingin menegaskan, malah saya telah pun mengeluarkan arahan bahawasanya kawasan-kawasan yang telah direservekan untuk taman awam ataupun kawasan lapang tidak boleh lagi ditukarkan untuk kegunaan-kegunaan lain tanpa melalui suatu proses yang cukup ketat. Selain daripada itu, banyak kawasan-kawasan yang boleh ditingkatkan kualitinya untuk menjadi kawasan-kawasan taman awam, kawasan hijau yang lebih berkualiti tinggi. Macam sekarang ini di Kuala Lumpur kita sudah ada taman awam berskala besar hampir 400 ekar di Bukit Kiara yang telah pun dinaikkan tarafnya dan telah pun digazetkan sebagai taman awam kekal. Baru-baru ini kita juga telah set aside di sebelah Tugu Negara tu kawasan yang kita panggil Taman Tugu yang mana akan dibangunkan, dimajukan melalui satu trustee yang akan mengambil tanggungjawab memajukannya supaya orang awam boleh menggunakan hutan dalam bandar ini yang seluas 66 ekar ini secara yang lebih teratur lagi. Kalau dulu bila sebut taman awam kita lihat ada Lake Garden, Taman Tasik Titiwangsa, Taman Metropolitan, beberapa. Sekarang ini kita mahu menambah. Yang terbaru yang saya telah memberikan arahan kepada Bandaraya ialah untuk mengambil 7 buah tasik di utara Kuala Lumpur dan dinaikkan taraf. Saya mahu sekeliling tasik itu ditanam semula dengan pokok-pokok hutan. Kawasan 2 rantai di sekeliling tebing tasik tidak boleh diusik sama sekali. Dia mesti digunakan untuk rekreasi awam dan 7 tasik ini akan dihubungkan melalui satu trek berbasikal yang selamat untuk Kuala Lumpur yang sepanjang lebih 33 km yang dapat kita cantumkan. Ini adalah antara usaha yang kita mesti lakukan. Saya tahu dia memakan masa, tetapi dia perlukan kepada suatu effort, satu kesungguhan supaya kawasan-kawasan hijau di Kuala Lumpur sementara yang ada dikekalkan. Kita ada hutan simpan Bukit Nanas, kita ada hutan simpan Taman Awam berskala besar,
di Kiara misalnya. Kita ada kawasan-kawasan park ataupun taman-taman yang dah lama wujud macam Titi Wangsa, Taman Botani, Lake Garden dan sebagainya, tapi kita ingin melihat ianya ditambah lagi. Kita tak nak ada kawasan-kawasan hijau yang ditinggal di sana sini tapi tak boleh digunakan oleh publik. Dia macam satu kawasan yang ditinggalkan. Itu tidak cukup. Dia mesti menjadi kawasan yang boleh dimanfaatkan oleh penduduk sekitar. Jadi dia tak akan berlaku dengan sendiri, melainkan kita merancang, melainkan kita melabur supaya kawasan-kawasan itu dapat kita naikkan taraf. Jadi aspek ini saya ingin memberi jaminan bahawasanya Kuala Lumpur akan meletakkan pada satu prioriti yang tinggi di mana taman-taman awam dan kawasan-kawasan hijau ini yang perlu ditambah secara berkesan. Dalam kempen menghijaukan Kuala Lumpur misalnya, kita telah membawa benih-benih pokok sudah hampir 1 juta. 700,000 pokok telah kita tanam di sekitar Kuala Lumpur. Pagi tadi saya telah menyebut kepada Ketua Setiausaha Kementerian, saya nak tengok bukan 700,000, saya mahu dalam masa terdekat 300,000 lagi supaya melengkapkan 1 juta pertama penanaman semula pokok-pokok termasuk daripada spesies-spesies pokok-pokok hutan dibawa balik ke bandar. Ya. Saya dah beri arahan tadi kepada Datuk KSU untuk membeli spesies-spesies pokok hutan untuk dibawa dan diwujudkan forest within the city. Ya. Dan kita tidak akan terhenti dengan menanam 1 juta pokok. Kita harap kita, sebab seluruh negara ada strategi. Pagi tadi kita ada mesyuarat Majlis Tanah Negara yang mana pada peringkat nasional ada matlamat untuk menanam semula 100 juta pokok. Ya. Di Sarawak saja mereka telah menanam lebih daripada 10 juta pokok. Jadi Kuala Lumpur 1 juta saya anggap kecil. Sebab itu kita nak lihat, lengkapkan, cukupkan 100 juta yang pertama dan kita membuat komitmen untuk 1 juta yang kedua. Sekurang-kurangnya daripada matlamat 100 juta pokok seluruh negara melalui penanaman semula, saya mahu melihat bandar, walaupun kita bandar di Kuala Lumpur, sekurang-kurangnya 2 juta pokok baru akan ditanam semula di sekitar Kuala Lumpur. InsyaAllah. Tan Sri, berkait juga dengan ke arah pewujudan ataupun ke arah membaik pulih bandaraya hijau ini, kebanyakan bandaraya utama ataupun metropolis di dunia sudah mula untuk mengurangkan pembebasan karbon mereka melalui pengurangan kenderaan di jalan raya, malah pengangkutan awam yang semakin signifikan dan juga semakin sistematik. Jadi dalam hal ini, apakah usaha KL Free Car Morning yang dilaksanakan pada setiap hujung minggu kedua itu dianggap sebagai satu usaha yang cukup dan juga berhasil dalam mewujudkan kesedaran terhadap pengurangan pembebasan karbon ini? Ini sebenarnya masih jauh, ya, masih jauh. Walaupun kita ada dasar sedemikian, tapi saya akui dari segi pelaksanaan kita masih perlu mencari program-program yang berimpak tinggi. Ya. Satu daripadanya, saya telah berunding dengan Datuk Bandar untuk membuat suatu tinjauan supaya perkhidmatan bas dalam bandar Kuala Lumpur menggunakan bas elektrik. Ya. Ya. Sekarang ini belum ada penggunaan kenderaan EV di Kuala Lumpur dan Datuk Bandar sedang melihat kepada prospek misalnya bas Go KL sekarang ini yang kita berikan khidmat bas percuma dalam bandar Kuala Lumpur yang masih lagi menggunakan enjin diesel, itu sedang dibuat kajian oleh Datuk Bandar untuk menukarkan kepada kenderaan elektrik. Tapi ada lagi, banyak lagi perkara-perkara lain walaupun setengah pendekatan road pricing system, sharing of cars, kereta tak dibawa masuk, itu sukar nak dilaksanakan pada masa ini. Tidak begitu praktikal dan tidak begitu digemari oleh masyarakat ataupun oleh rakyat. Tapi ini terpaksa dibuat secara berperingkat. Kita misalnya, kita menggalakkan mereka membawa kereta, kemudian tinggal di berdekatan dengan stesen, kalau dapat diadakan kemudahan parking. Daripada situ mereka menggunakan public transport untuk masuk ke city centre. Ya. Secara teorinya nampak macam cantik, tetapi masih lagi
habit orang kita dia nak drive masuk ke Kuala Lumpur. Ada orang mencadangkan road pricing system. Ya. Ada juga yang mencadangkan kereta odd number boleh masuk ke pusat bandar pada hari tertentu, even number mengikut registration number masuk pada hari tertentu untuk nak mengurangkan jumlah kereta yang masuk dan mengurangkan pencemaran dan pengeluaran karbon dan sebagainya. Jadi ini semua diteliti, dikaji, tapi saya nampak dari segi pelaksanaannya masih ada kekangan-kekangan yang tertentu. Jadi kita kena lihat kepada tindakan-tindakan alternatif yang lain. Yang menambah kawasan-kawasan hijau memang satu daripadanya. Menukarkan jenis kenderaan kepada teknologi terkini, termasuklah teknologi EV. Selain daripada untuk mengurangkan jumlah trafik ataupun yang menyumbang kepada carbon emission yang tinggi, itu juga mungkin satu daripada prospek. Dasar menggalakkan green building. Ya. Ini juga satu daripada dasar yang cuba dipertingkatkan aplikasinya untuk menambah lebih banyak green building, di mana kalau tiap-tiap satu bangunan yang membina green building, mereka diberikan insentif, plot ratio mungkin ditambah kalau sekiranya mereka sanggup membina bangunan yang menggunakan konsep green building. Jadi ini pada town planners mereka sangat-sangat memahaminya, tetapi saya nampak pelaksanaannya tidak mudah. Maka kita perlu terus meneroka cara-cara alternatif yang lain yang mungkin lebih berkesan dan lebih praktikal. Ya, usaha ke arah itu sudah ada, namun lebih giat perlu dilaksanakan supaya ruang dan juga peluang itu dapat digunakan sebaik-baiknya. Sama dengan Yang Berhormat Tan Sri Tuan Perdana Anwar Musa, Menteri Wilayah Persekutuan. Tan Sri pernah memberikan kenyataan bahawasanya Tan Sri memegang portfolio sebuah kementerian yang dikatakan dalam skala yang kecil, tapi tugasannya itu mencabar kerana memegang untuk membangunkan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan. Ketiga-tiga kawasan dan juga lokaliti itu amat berbeza cabarannya. Jadi bersempena dengan Hari Wilayah Persekutuan ini dan juga kita mendepani Perintah Kawalan Pergerakan dan juga Ordinan Darurat, apakah antara beberapa perkongsian sambutan ataupun isu-isu yang boleh dibangkitkan dalam ketiga-tiga wilayah yang dinaungi di bawah Kementerian Wilayah Persekutuan, Tan Sri? Kalau boleh saya sebut beberapa perkara berita gembira lah yang mungkin belum saya umumkan sebelum daripada ini sebagai sempena Hari Wilayah. Sebenarnya kali ini Hari Wilayah akan disambut dengan orang kata dengan meletakkan rakyat di hati dan memberikan keprihatinan kepada golongan yang memerlukan. Malam besok PM akan lancarkan My5, ada khidmat perubatan percuma, membeli barang-barang dengan lebih murah, atau kita ada juga program My Job, My Bus dan sebagainya. Dan kita akan mulakan sambutan Hari Wilayah bermula malam besok. Wilayah bermunajat. Saya bersama Menteri Agama dan Mufti akan memulakan mengikut cara SOP sekarang. Saya juga nak maklumkan sempena dengan Hari Wilayah kali ini saya memahami ramai penjaja-penjaja, peniaga-peniaga, penyewa-penyewa rumah yang sebelum pada ini kita telah berikan keistimewaan pengecualian membayar sewa. Dia dah 9 bulan duduk percuma di semua premis perniagaan dan juga di rumah-rumah milik bandaraya. Dan PKP kali ini mereka boleh berniaga, boleh menjalankan aktiviti, kurang sikit tekanan sebelumnya, tapi setelah mengambil kira berbagai faktor dan saya telah berbincang Datuk Bandar petang tadi, saya ingin mengumumkan daripada bulan Januari sampai ke bulan Mac, kita kepada semua penyewa-penyewa dan penduduk rumah PPR Dewan Bandaraya dan penyewa-penyewa premis perniagaan milik Dewan Bandaraya diberikan pengecualian 50%. Jadi kalau duduk di rumah bandaraya tu bayar RM60 je lah. Untuk sampailah kepada bulan Mac. Sementara konsep lesen percuma dan bebas berniaga akan juga diteruskan sampai akhir bulan Mac. Dan kita harap dalam tempoh ini kita akan dapat mengurangkan lagi masalah penularan COVID. Dan kita harap kehidupan akan secara berperingkat-peringkat bertambah baik. Tapi untuk sambutan dan perayaan
Hari Wilayah, kita ada banyak program yang istimewa. Ada program pencahayaan wilayah persekutuan? Satu pencahayaan, itu okeylah sebagai satu festiviti simbolik kerana kita tidak dapat menganjurkan event-event jamuan, perhimpunan dan sebagainya. Ya. Kita juga ada program untuk menghantar bakul-bakul makanan kepada asnaf. Itu setiap MPP kita telah berikan peruntukan 50,000. Jadi mereka akan menghantar bakul-bakul makanan pada kumpulan yang berkelayakan, selain daripada bakul-bakul makanan yang akan diedarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat sebanyak 13,000 keluarga. Kita akan top up lagi lebih kurang hampir 13,000 keluarga. Mulai 1 bulan juga kita mulakan program beras percuma ya, kepada kumpulan yang memerlukan, yang belum dapat bantuan-bantuan lain. Mereka boleh memohon di mana kupon-kupon beras percuma akan diberikan pada mereka. Alhamdulillah, baru seminggu saya cakap tentang konsep beras percuma. Sehingga hari ini saya dah dapat sumbangan hampir 1 juta dan ini membolehkan kita memberikan beras percuma bukan sebulan 2 bulan, mungkin untuk tempoh selama lebih kurang 6 bulan. Dan lain-lain program termasuklah kita akan melancarkan rumah prihatin buat pertama kalinya, iaitu rumah berharga 200,000 ke bawah yang ditujukan khusus untuk couple muda ataupun young couple untuk memiliki rumah yang lebih mampu dimiliki, bukan mampu dilihat. Jadi kalau nak disebutkan banyak program-program, tapi semuanya berasaskan kepada kecaknaan dan keprihatinan kepada warga kota di Kuala Lumpur. Kita akan roll out peringkat demi peringkat. Program akan berjalan sepanjang bulan Februari dalam berbagai-bagai bentuk yang saya harap memberikan manfaat kepada warga kota Kuala Lumpur dan wilayah termasuk Labuan dan juga Putrajaya. InsyaAllah juga warga wilayah persekutuan juga boleh berkongsikan video menerusi media sosial di #wilayah persekutuan wilayah prihatin dan juga kibar bendera wilayah persekutuan. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tan Sri Tauan Pelena Anwar Musa, Menteri Wilayah Persekutuan, dan juga terima kasih kerana bersama kami dalam bicara nanti pada malam ini. Dengan itu kami tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Selamat malam.